Hello, tes, tes. Hello, tes, tes. Hello, tes, tes, tes. Hello. Ben, dengar tak Ben? Dengar tak? Ben. Hello, hello. Hello, dengar Jelas Jelas tak? Tes, tes, tes. One, two. Hello, hello, hello. Tes. Dah, clear dah. Suara dengar? Hello? Hello, hello, hello. Test one, two, one, two, one, two. Okay, jelas Okay, okay, okay. Alright. Okay dah. Okay. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Aku hari ni, malam ni wakili Kubu untuk kita bincang sikit pasal kupasan buku Yanis Varoufakis, Talking to My Daughter About the Economy and History of Capitalism.
Okay, sebelum tu aku nak ucapkan apa? Uh, Selamat pada semua yang ada kat dalam ni and then pada semua kawan-kawan, semua moga tetap sihat, moga tetap uh, jaga diri dan sihat sepenuhnya. Okey, sebelum aku nak start ni, aku okey, sebelum aku nak start ni, aku nak cerita sikit pasal kasar buku ni and then pasal keseluruhan buku ni dan juga latar belakang penulis dia. Sekejap. Okey. Penulisnya ini adalah Yanis Varoufakis. Dia adalah seorang bekas Menteri Kewangan Greece di tahun 2015 masa krisis kewangan Greece. Yang masa tu dengan Eurozone, Troika, tapi dia letak jawatan bulan Julai tak silap aku masa tu sebab clash pandangan dengan dia punya parti sendiri dan disebabkan deal yang gagal oleh yang dibuat untuk dapatkan deal yang sepatutnya lah untuk Greece dengan daripada Troika. Jadi itu sedikit dan sekarang ni Yanis ni dia buat DM25. DM tu movement demokrasi in Europe movement dekat Eropah dan memperjuangkan progressive international dan dia movement itu dah pan European lah. Okey. Jadi sebelum tu aku mengapa aku ambil buku ni sebagai aku punya kupasan malam ni sebab pertama sekali aku first kali aku baca buku ni aku tak ingat bila, mungkin 2-3 tahun lepas. Aku tak boleh nak tunjuk buku ni secara fizikal malam ni sebab buku tu ada dengan kakak aku, dia tengah pinjam dan dia masih dengan dia lagi. Tapi apa faktor yang aku tuju untuk ambil buku ni adalah kerana satu, macam mana Yanis gunakan bahasa yang mudah untuk pemahaman yang lebih jelas untuk orang biasa, macam orang yang baru nak mengenali ekonomi dan baru untuk mengetahui apa itu realiti yang terjadi di masa kita. Maksud aku tu tajuknya Talking to My Daughter About the Economy. Jadinya talking to my daughter maknanya macam mana dia bercakap dengan anak perempuan dia tentang ekonomi. Okey, satu lagi yang aku nak pointkan mengapa aku ambil buku ni sebabnya dalam buku ni totally, walaupun dia tajuk buku tu adalah Talking to My Daughter About Economy, History of Capitalism, tapi tak ada pun istilah kapitalism dalam buku ni. Memang totally tak ada. Yang ada hanyalah ada market society. Jadi macam mana Yanis nak fahamkan anak dia tentang realiti yang ekonomi mesti yang sedang berlaku dan juga yang telah berlaku dan apa kejadian-kejadian yang di masa belakang sebelum ini yang membentuk kita menjadi kita sekarang ini. Okey, itu aku punya sebab kenapa aku memilih buku ni lah. Sebab aku rasa kesalahfahaman terhadap sesuatu perkara ataupun sesuatu realiti membawa kepada kesalah strategi untuk langkah ke seterusnya. Okey, contoh kalau satu orang itu salah kefahaman realiti
ekonomi, realiti politik ataupun realiti sistem itu sendiri. Jadi langkah yang diambil untuk fight, untuk lawan realiti sistem itu sendiri adalah akan gagal. Dan bila akan gagal, sebenarnya gagal itu bukan sudut maknanya boleh lawan secara terus. Tapi maksud aku gagal itu memberi satu benefit, privilege kepada owner of the system itself. Maknanya kapitalisme ni the privilege of the system akan suka kalau golongan yang so-called progresif, golongan kiri melakukan strategi yang salah sebab ianya akan menguntungkan lagi rakyat, pemilik modal itu sendiri. Okey. Sebagai contoh, kita tengok kenapa yang ni baru aku introduction dulu nanti aku pergi kepada ulasan buku ni. Sebagai contoh, kita tengok mengapa Donald Trump menang tahun 2017 2016. Okey. Donald Trump menang disebabkan oleh satu faktor, mungkin kegagalan golongan-golongan progresif dekat US untuk mendapatkan satu kata undi untuk memenangi hati rakyat di ketiga itu. Jadi maknanya Donald Trump menang adalah disebabkan oleh faktor ekonomi. Okey, jadi banyak orang berkata tentang Donald Trump itu racist atau xenophobia ataupun seksis atau barangkali, tapi itu semua betul, tapi the main factor adalah kalau ikut pandangan daripada Yanis ini sendiri, ini bukan pandangan aku, pandangan Yanis ini adalah dia sebenarnya adalah faktor ekonomi di belakang itu yang memainkan peranan, kerana hampir 30-40% rakyat Amerika di tahun 2016 itu tak mampu untuk memiliki even satu kereta pun di Amerika itu. Jadi banyak faktor yang mainkan peranan itu. Okey, jadi itu aku hanya sedikit aku punya kupasan lah tadi. Okey, kita pergi kepada kepada buku ini. Buku ni dia Yanis Varoufakis Talking to My Daughter About the Economy. Dia bahagi kepada 5 chapter, tapi malam ni aku ambil 2 chapter saja untuk aku ulas sebab untuk ulas pada 5 chapter itu mungkin memakan masa yang agak lama Okey, jadi aku ambil 2 chapter terawal. Chapter 1 adalah Why is there so much inequality, and chapter 2 adalah The Birth of the Market Society. Okay. 1, Why is so much inequality. 2, chapter 2 aku cuba kupas The Birth of the Market Society. Okay. Untuk chapter 1 ni, Why is so much inequality. First kali sebenarnya okey. Sekejap ya. Okey. Why so much inequality in this world that? Yang ni okey. Why so much inequality in this world that? Yang ni adalah soalan yang ditanyakan oleh anak Yanis Varoufakis di masa itu dia duduk di Australia. Kiranya buku ni berkisahkan berlandaskan berlatar belakangkan kepada di Australia. Maknanya macam mana Yanis Varoufakis membagi macam mana Yanis Varoufakis mengulas tentang ekonomi, tentang kapitalisme ni kepada anaknya masa itu berlatar background kan dekat Australia. Okey.
Okay. Uh, why there is so much inequality? Okay. Untuk chapter 1 ni, Yanis anak-anak dia memulakan persoalan ini sebab dia tengok kenapa di Australia itu uh, ketidaksamarataan itu berlaku di di yang dia hadapi. Jadi dia bertanya itu kerana dia merasakan ada something wrong with this world, yang merasakan tidak sama, and then merasakan kenapa semestinya bayi yang dilahirkan itu ada yang dilahirkan itu miskin dan ada yang dilahirkan itu kaya. Okay, Yanis daughter asked, Dad, why so much inequality? Is it humanity that stupid? Then Yanis start with a question to her daughter. Why did not the Aborigine in Australia invade England? Okay, jadi Yanis dalam chapter pertama ni, dia tidak pergi direct menjawab persoalan itu, tapi dia menjawab persoalan itu dengan bertanyakan kepada anaknya, kenapa kaum Aborigine di Australia tidak invade England at the first place? Okay, why did not Aboriginal warrior land in Dover, quickly advancing to London, murdering any Englishmen who dare to resist, include their queen? Is just something intrinsically differ between white European and Aboriginal Australian? We explain how and why. Okay. Jadi jadi poinnya di sini, apa yang Yanis Varoufakis nak point secara ringkas lah, secara ringkas ni aku terjadinya revolusi industri, terjadinya surplus itu sendiri, surplus of economy yang membuatkan kaum England, orang dari England itu serang di Australia. Kaum Aborigine itu diserang, dikolonial oleh English dan juga kaum-kaum European yang lain. Okey. Okey, aku pergi ke seterusnya ya. Okey, in the ni aku quote daripada buku ini sendiri eh. In the bubble of Western prosperity you were growing up in, there say poor country are poor because their economy are weak. There they say poor country are poor because their economy are weak. They also say poor people in your own community are poor because they do not have anything to sell. In other words, have nothing to offer the market. Okey, ini adalah satu faktor lagi. Bermakna apa yang Yanis nak tekankan dalam buku ni, bermakna setiap yang berlaku, setiap yang persoalan tentang mengapa ketidaksamarataan itu berlaku adalah kerana macam mana di Europe itu berlakunya surplus, berlakunya revolusi industri tadi yang menyebabkan dia orang terpaksa untuk serang di kaum Aborigine di Australia itu tadi, dan juga mengapa kaum Aborigine di Australia itu tak mampu untuk bertahan bukan kerana dia orang tak maju, bukan kerana dia orang tak mempunyai teknologi atau apa semua, tapi disebabkan kondisi di Australia di zaman itu, kaum Aborigine telah mencukupi ya. Jadi tak ada istilah shortage or surplus makanan apa semua. Tetapi di England itu, di Holland ataupun di Portugis di zaman itu, East India itu terpaksa untuk expand their colonial power untuk in case untuk memastikan dia punya survival untuk dia punya rakyat di sana itu. Jadi
apa yang berlaku ini, Yanis secara ringkasnya, Yanis cuba untuk memahami, memahamkan cuba untuk memfahamkan anaknya yang berlakunya begitu adalah kerana di Australia itu, kaum Aborigin di Australia itu telah cukup. Okey, aku bagi contoh senang. Maknanya jikalau kita di satu kumpulan itu makanan telah cukup, sumber telah cukup, and then tak ada apa-apa yang harus untuk kita bina teknologi untuk pergi serang ke negara lain untuk mengambil sumber di negara lain itu, bermakna masyarakat di zaman itu kalau mengikut kepada apa yang Yanis Fakis bagi tahu ini adalah masyarakat yang sudah harmoni gitu. Masyarakat yang tidak memerlukan sumber luar untuk survive. Jadi sebab itu adalah punca yang Yanis cuba pointkan dekat dia punya anak dia. Okey, second point. Yang ni aku cuba untuk ringkaskan sebab aku tak ini sangat sebab aku cuba kupas untuk kefahaman yang lebih senang lah. Okay. And then okay. Second, the planet Earth, aku quote ayat satu lagi, the planet Earth revolve around that thing called the economy, and the economy is related to the other thing known as market. Common error, many think economy and market are same. They are not. I tell the story of market. Obviously, we had market since we were living up in the trees, since before we developed the capacity of growing food. Okay, for an economy to came into being, something else was needed. Capacity to go beyond just gathering banana from tree, hunting animal, a capacity to produce food instrument that would not have existed without the human labor. Okay, jadi satu lagi yang Yanis Fakis bagi tahu dalam ni adalah terjadinya inequality itu adalah kerana wujudnya market. Jadi poin tadi aku lupa untuk bagi tahu tadi, dalam chapter 1 ini, why is so much inequality tu bermakna Yanis cuba untuk merungkai masyarakat tanpa masyarakat society with market dengan market society. Bermakna masyarakat dalam bahasa Melayu, masyarakat dengan pasar dan masyarakat yang berpasar, macam itulah kalau dalam bahasa Melayu, maknanya society with market and market market society. Okey, kenapa terjadinya benda ini? Dia okey, yang ni chapter masih dalam chapter ni tapi bab lain. There two big leap, speech and surplus. Okey, yang ni aku nak masuk kepada bab surplus. Okey, untuk speech, ni aku quote sikit. 82,000 years ago, human made the first big leap. Using our vocal cord, we managed to speak and move beyond inarticulate cries. 70,000 years later, we made the second big leap. We succeed in cultivating land, our ability to produce food. Okay, through experimentation and observation, the test that allow us to form in efficiency evolve, but in the process, as we develop the man to grow food, human society changed drastically. For the first time, agricultural production create the basic element of a true economy, surplus. Okay, jadinya maknanya ada tragedi yang berlaku di dunia ini. Mungkin semua orang dekat dalam ni semua pun dah tahu, tapi apa yang aku nak ulas ni mungkin sebabkan Yanis bercakap dengan dia punya anak perempuan yang masa itu berumur 9 tahun. Jadi Yanis cuba untuk merungkai realiti ekonomi ini melalui cara pemahaman yang lebih mudah. Jadi dia tidak gunakan apa-apa perkataan sebagai GDP ataupun inflasi ataupun business
confidence index apa semua, dia cuba untuk merungkai dari segi pensejarahan teori. Jadi bermakna macam mana Yanis cuba untuk bermain dengan sejarah manusia tapi melalui dari faktor ekonomi. Jadi macam mana manusia ini berkembang, dia ada material yang di depan, dan macam mana manusia ini berkembang melalui apa yang tercetus itu, apa yang keluar itu adalah disebabkan tragedy of economy. Jadi dia cuba untuk merungkai itu dari sudut persejarahan manusia itu kembali. Jadi okey, itu speech too big, dia bagi tahu dekat sini, too big lab speech and surplus. Maknanya apabila manusia telah boleh bercakap, apabila manusia telah boleh berbahasa, jadi itu adalah satu kemajuan, dan mana daripada kemajuan itu berlakunya agriculture, yang mana sebelum itu manusia hanya hunting, manusia hanya pergi ekonomi yang tidak ada surplus, ataupun ekonomi yang tidak memerlukan tidak kalau senang kata dalam bahasa mudah, ekonomi yang cukup di kelompok komuniti itu saja sebelum wujudnya state, sebelum wujudnya sistem itu sendiri. Okey, bahagian surplus tadi aku quote sikit lagi. Extra bit that allow for accumulation and future use. Then Yanis stress to his daughter. Yanis tekankan kepada anak perempuan ini hunting, fishing and harvesting naturally occurring fruit and veggie could never yield a surplus. Even the hunter, fisherman and gatherer were super productive, unlike grain, rice and barley which could be preserved well. Maknanya Yanis nak satu lagi, Yanis tekankan ke anak perempuan dia yang mana hunting, fishing, harvesting naturally akan membuahkan buah fruit and veggie, tidak akan membolehkan yield the surplus, tidak akan boleh membuatkan lebihan. Jadi apa yang sebenarnya membuatkan lebihan itu terjadi dalam sejarah umat manusia ni adalah sebenarnya kewujudan agriculture. That unlike grain, corn, rice and barley which could be preserved well. Maknanya jagung, beras, barley itu yang boleh di preserve well. Jadi this surplus daripada agriculture ni, surplus daripada jagung, beras dengan barley ni yang change the humanity forever. Maknanya okey, titik point manusia itu berubah tu menjadi dia belum menjadi kapitalisme revolusi industri lagi, tapi dia kalau ikut Marx macam his materialist tu. Jadi dia pergi ke arah itu, tragedi yang menghala ke arah itu adalah kerana kewujudan surplus ni. Okey. Jadi point yang Yanis cakap dalam bab 1 ini pula, ini juga, this surplus gave birth to the creature that changed humanity forever. That is, okay, yang Yanis bukan aku punya pandangan. Kewujudan surplus ni mewujudkan apa tau? 1, writing. 2, debt, hutang. 3, money. 4, state. 5, birokrasi. 6, army. 7, clergy. 8, teknologi. And the first form of biochemical war. Clergy ni macam agamawan lah. Okay. Aku cuba untuk pergi ringkas. Okay, writing. Jadi Yanis bagi tahu dari wujudnya surplus ni, bagi tahu dekat anak dia, wujudnya surplus ni barulah wujudnya penulisan, barulah wujudnya duit, barulah wujudnya hutang, barulah wujudnya state, barulah wujudnya birokrasi, barulah wujudnya askar dan juga biochemical war tadi. Okey. Kenapa dia bagi tahu macam ni? Sebabnya dia bagi tahu kewujudan apa yang kita alami sekarang ni, contohnya perakaunan, undang-undang negara,
duit, hutang, even agama yang diinstitusikan. Kenapa wujudnya alat-alat ini sebenarnya adalah kuncinya adalah pada surplus. Jadi Yanis cuba untuk memahamkan dengan cara mudah anaknya itu dari segi dari sudut pensejarahan manusia. Okey, jadi mungkin kita anaknya itu tanya apa kaitan orang miskin ataupun orang yang terlampau kaya di zaman ini dengan penulisan, dengan hutang, dengan duit apa semua. Jadi Yanis cuba untuk menyambungkan, connect the dot, menyambungkan titik-titik itu menjadi satu kesimpulan. Menjadi satu kesimpulan, jadi anaknya itu mudah faham. Jadi sebab buku ini pun dalam bahasa yang mudah, jadi aku cuba memahami bahasa komunikasi yang Yanis cuba pakai untuk kefahaman yang lebih jelas. Okey, jadi aku rasa aku perlu pergi pada seterusnya. Okey, aku cuba pergi kepada yang bagi aku menarik juga dalam buku ni, dalam bab satu ni lagi. Okey, sebab tadi anak dia tanya why is there so much inequality in this world today. Lepas tu Yanis cuba untuk berbalik kepada soalan yang asal tadi. Sebab tadi dia ulas, dia try cuba connect the dot, dia cuba untuk menyambungkan titik-titik itu menjadi satu kesimpulan untuk anaknya faham. Tapi last sekali dalam chapter ni dia cuba balik kepada apa soalan yang anaknya dia tanya tadi. Anak dia tanya, why is there so much inequality in this world, right? Jadi berbalik kepada soalan tu, dia bertanya, kenapa British invade Australia and not the opposite? Kenapa British yang menyerang orang Australia di zaman abad ke-19, abad ke-18 dulu even dekat seluruh Asia pun kalau kita boleh ambil. Jadi bermakna ada faktor lain selain daripada itu juga, selain daripada faktor ekonomi, faktor surplus itu tadi, adalah faktor geografi. Jadi dia cuba untuk merungkai persoalan itu untuk pemahaman yang lebih jelas. Dia mengatakan, okey, okey, dia memberitahu macam mana bentuk benua Euro-Asia itu sendiri, bentuk benua British, bentuk British, Portugis, Eropah lah. Aku senang cerita Eropah, macam mana bentuk geografi, takdir geografi Eropah itu sendiri yang membuatkan dia dari faktor geografi senang untuk dia melakukan orang kata penjajahan di benua Asia dan juga di Australia, di samping faktor surplus dan faktor masyarakat aborigin itu sendiri. Okey, jadi kalau ikut faktor pada geografi tadi, Yanis cuba merungkai macam mana di Australia, di Eropah, di benua Euro-Asia itu boleh menjadi sebagai penjajah kerana dia orang di negara itu, di geografinya itu senang untuk pergi kepada Australia itu sendiri. Okey, sekejap why. Okey, sebab adakah hal yang sama juga berlaku pada Asia ni yang tak ada apa bukan melalui apa menurut pandangan saudara? Okey Ben, yang ni aku cuba untuk rungkai. Nanti aku jawab soalan ni. Okey, yang aku tadi Euro Asia tadi tu. Jadi macam mana British boleh jajah Australia itu tadi? Kesimpulan dengan cara yang mudah, aku
dia mengambil contoh antara Afrika dengan Afrika, Euro dengan Asia. Jadi kenapa dia orang boleh jajah Australia itu sendiri untuk cuba merungkai persoalan anaknya tadi tu. Jadi dia mengambil persoalan dari sudut surplus dengan geografi tadi. Jadi dari sudut geografi, dia cuba merungkai yang mana dengan faktor surplus yang ada tadi dan berlaku kemajuan dalam revolusi industri dekat Manchester. Jadi dia ada dah terwujudnya state dan terwujudnya askar, terwujudnya faktor-faktor yang dia bagi tahu tadi ya, yang writing, penulisan dan apa semua itu, faktor-faktor itu wujud dan mewujudkan kuasa kolonial. Jadi bila berlakunya kuasa, dia bukan kuasa kolonial lagi, tapi dia dah mewujudkan empire. Jadi bila empire itu dah ada, maknanya di Eropah, di Britain lah kita senang cakap, di Britain itu sudah ada satu king yang satu syarikat ke ataupun satu empire lah senang cakap. Jadi dia dah ada keinginan, desire untuk pergi ke tempat yang lain. Jadi di Australia itu mungkin, dan ni aku cakap dari sudut Australia dulu sebab buku ni berlatarkan belakang negeri itu. Jadi dia pergi ke Australia itu untuk mengambil sumber-sumber alam tadi itu. Kaum Aborigin tidak mampu untuk bertindak, tidak mampu untuk lawan disebabkan kerana faktor kondisi masyarakat itu di sendiri. Jadi maknanya sebagai contoh perumpamaan yang lebih senang, satu kaum yang besar tadi dengan terletak tak ada geografi yang mudah untuk pergi ke Australia tanpa melalui cuaca, klimat yang begitu kompleks, menjadi faktor untuk menjajah negara itu sendiri, dan orang lokal tempatan di zaman itu tidak sempat untuk melawan ataupun tidak cuba untuk menjajah kembali kepada British itu, bukan sebab dia orang tidak DNA ataupun dia orang bodoh ataupun dia orang tidak mempunyai kuasa, yang ni cuba tekan dekat anaknya, tapi adalah kerana kaum itu sudah cukup. Maknanya kaum Aborigin dekat Australia itu dah macam okey, ke main muzik apa semua kan. Jadi dia tidak ada desire untuk jajah dekat negara lain. Jadi tidak ada desire, tidak wujud penulisan, tidak wujud apa yang disebutkan oleh Sianis tadi, faktor-faktor yang wujud di zaman itu tu, di British itu tidak wujud di Australia. Jadi seperti penulisan, hutang, money, duit apa semua, negara, birokrasi, army itu tidak wujud. Jadi macam mana dia orang nak bertahan kalau British cuba penjajah datang untuk menjajah kaum Aborigin itu. Ni dari persejarahan. Jadi apa yang aku respect, apa yang aku cuba untuk memahami sebenarnya macam mana Danis telah berjaya menyambungkan titik-titik dalam sejarah itu dan meyakinkan seorang anak perempuan yang berumur 9 tahun tentang realiti sebenarnya yang berlaku. Jadi dia tak cakap maknanya orang kaya tu miskin tu sebabkan kapitalisme, global, korporat. Jadi mungkin dia kata dalam buku ni kalau dia menggunakan perkataan itu, anak perempuan dia akan switch off. Maknanya kita mengambil keadaan, kita bercakap dengan orang yang seorang kanak-kanak perempuan yang tidak tahu apa-apa sahaja lagi, tapi macam mana Yanis cuba untuk menyambungkan titik-titik itu menjadi satu kesimpulan untuk bagi anaknya. Okey, aku rasa bab satu yang tu lah kot. Kalau korang semua nak untuk pemahaman yang lebih jelas, mungkin boleh beli buku ni lah. Buku ni dekat mana-mana, aku rasa dekat Kino pun ada lagi kan. Tapi aku rasa mungkin kalau orang yang dah faham tentang benda ni mungkin tak perlu. Tapi bagi aku rasa buku ni diperlukan untuk orang-orang mungkin budak sekolah ataupun pelajar yang tidak faham lah macam mana bentuk realiti itu sendiri. Okey Ben, adakah hal yang sama berlaku kepada orang Asia Nusantara yang takluk Eropah bukan menakluk Eropah menurut pandangan saudara? Aku rasa
dari sudut ni aku setuju sebab okey, kau tengok macam mana US boleh menjajah Filipin, boleh boleh menjajah masa itu pergi dekat Filipina disebabkan terjadinya US boleh jajah dekat Filipin, dekat Asia Tenggara tu. Jadi disebabkan itu terjadinya perang antara Spanish dengan Amerika. Jadi kau tengok dari pandangan aku, apa yang aku faham setelah membaca buku Yanis ni dan juga melihat kepada peta geografi, kau bila kita berbalik kepada sejarah, macam mana US boleh jajah Filipin tu disebabkan sebelum US menjadi federal 50 negara seperti yang masa sekarang ini, dia masa itu dia ambil kepada California. Kalau kita tengok California itu, kita boleh tengok dia daripada port California tu, US just boleh cross Laut Pasifik dan singgah di kawasan Asia Timur dan juga kawasan dekat Filipina. Jadi disebabkan pelabuhan dekat California tu, dia orang boleh terus pergi di mana di Filipina untuk melakukan penjajahan. Jadi kenapa orang Asia Nusantara tak takluk Eropah itu? Bagi aku berpegang kepada sudut reality surplus itu sendiri. Jadi kalau kita tengok kenapa macam British datang ke tanah Melayu. Jadi masa itu tanah Melayu adalah feudal ya. Jadi feudal, jadi macam mana dia orang kaum-kaum tempatan, dah ada slave dan feudal, tapi tak ada lagi komoditi, tak ada lagi some sort of surplus yang survive, yang shortage of surplus. Dia tak ada lagi benda-benda itu, jadi dia tiada keperluan untuk kita menjajah itu. Terjadinya revolusi industri, terjadinya shortage of surplus tu, itu antara salah satu faktor yang penjajah pergi untuk menjajah di negeri itu, ke negeri lain. Okey, untuk bab 2 ni, Yanis aku cuba kupas dengan secara ringkas lagi ya. The birth of the market society. Maknanya bab pertama tadi Yanis dah cuba untuk bagi kesimpulan kepada anaknya itu melalui melalui sejarah-sejarah, peristiwa-peristiwa dalam sejarah yang mana dia cuba untuk merungkai permasalahan itu melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku di masa lalu, di mana terjadinya surplus. Bila terjadinya surplus, terciptanya penulisan, terciptanya money, terciptanya state, terciptanya benda-benda yang aku beritahu tadi. Jadi macam mana Yanis cuba merungkai tadi, itu terjawab dalam bab 1. Dalam bab 2 ni, Yanis cuba untuk merungkai kelahiran masyarakat pasar, the birth of the market society. Jadi bab kedua ni dia ada banyak poin juga, tapi apa yang aku boleh cuba ringkaskan adalah aku cuba quote juga sikit. The birth of the market society is aku cuba quote apa yang dia beritahu, commodification of everything. Jadi over the past 2 or 300 years, our society has transitioned to different phase of human history. More and more our product have turned into commodification. Okay. How and why did society with market become market society? The process of production require 3 basic element. Jadi aku cuba untuk ringkaskan sedikit macam mana terjadinya masyarakat dengan with market ni disebabkan faktor of production tadi. Jadi faktor of production tadi yang ni cuba mengungkap yang ni dalam mana-mana buku ekonomi pun ada raw material that ultimately must be extract from nature, tools and machine with which to work them, fence and building in which to house is all a whole infrastructure. All this is known as the produce mean of production. Capital good. Raw material, capital good, land, space and labor. Jadi Yanis bagi tahu macam mana bila terjadinya surplus tadi,
mewujudkan masyarakat market society tadi, dan daripada market society tadi macam mana melahirkan market society tadi dilahirkan oleh sebab 3 faktor produksi tadi. Jadi raw material tadi maknanya sumber-sumber alam yang ada, contoh pasir, apa sahaja ya, untuk daripada alam untuk membuat satu produk itu. Land, space, maknanya land dan labor, buruh itu tadi, human resource itu sendiri. Okay, dalam waktu awal, in early society, none of this factor of production were commodity. Maknanya di waktu awalnya tadi, sebelum wujudnya surplus tadi, tak ada pun satu faktor of production ni yang dikomoditikan. Maknanya tak ada jual beli pun. Maknanya dulu tak ada orang jual tanah, labor pun tak ada orang jual diri, tak ada. Kita perlu labor tu perlu untuk menjualkan diri dia untuk upah, dan juga raw material itu tanah, sumber alam itu untuk membuat produk itu tak ada dijadikan komoditi, tak ada dijadikan jual beli. Okay, and then he asked, why all of a sudden these 3 factor of production turn into commodity? How did this great transform happen? Okay, macam mana tiba-tiba 3 faktor produksi ni tiba-tiba bertukar menjadi komoditi? Macam mana this great transformation happen? Maknanya Yanis cuba tekan macam mana transformasi masyarakat ni berlaku disebabkan oleh 3 faktor produksi ni dijadikan komoditi. Okay, dia bagi tahu salah satu faktornya adalah ada global trade. Okey, ni aku cuba untuk ringkaskan melalui global trade ni ya. Okey, Yanis bagi tahu global okey. Aku quote sikit. Things got going with development of shipbuilding in Europe, and with the use of the compass, and with general improvement in method of navigating the sea. This helped European seafarer discover new sea route, which in turn trigger global trade. Okey, maknanya global trade, dia kata salah satu faktor untuk great transformasi masyarakat berlaku, menjadikan faktor produksi tadi menjadi kepada komoditi yang boleh dijual beli. Dia kata kerana salah satu faktornya adalah global trade. Okey, jadi global trade tadi pula berlaku kerana kewujudan oleh kompas. Jadi maknanya macam mana kewujudan kompas itu sendiri dan peningkatan dalam perkapalan itu sendiri yang membuatkan perdagangan global itu boleh wujud. Okey. 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 Jadi the birth of the market society ni sebenarnya adalah transformasi yang berlaku daripada apa yang faktor of produksi tadi dia disebabkan oleh komoditi. Okey, bercakap pasal komoditi ni ya, dia bermakna di sini aku cuba terangkan di mana sebenarnya market society ni kalau ikut. Okey, aku cuba ringkaskan, aku cuba menjelaskan sebab dalam buku ini pun dia lebih kepada penceritaan. Jadi macam mana market society ni, komoditi ni. Okey, kita bagi contoh sekarang ni, contoh kepada property ataupun rumah. Jadi kalau dulu rumah itu adalah satu right ataupun sebagai satu menjadi suatu
keperluan, menjadi suatu hak untuk setiap umat manusia. Jadi apa yang kita berlaku bila rumah itu ataupun bila tanah itu dijadikan satu komoditi, bermakna ada berlaku pembali, ada berlaku jual beli dalam dikatakan free market. Jadi kita akan mewujudkan kapitalisme itu sendiri akan mewujudkan segelintir golongan yang akan benefit daripada sistem itu dan segelintir golongan yang akan tercicir daripada benda itu. Jadi di sinilah inequality balik kepada soalan asal yang cuba Yanis rungkai tadi kepada anak perempuannya. Di situlah bermakna terjadinya punca-punca asal kepada inequality itu. Sebab bila disebabkan komoditi berlaku, bila disebabkan berlakunya the surplus, lebihan yang dipegang tadi, surplus tadi dikawal oleh state, dikawal oleh segelintir golongan yang mewujudkan askar, mewujudkan institusi agama untuk mengabsahkan sebuah ideologi surplus itu sendiri. Jadi dalam buku ini pun dia menceritakan macam mana ideologi bukan ideologi, macam mana surplus itu yang berjaya mewujudkan market society dan berjaya mentransformkan manusia menjadi faktor produksi tadi, tiga faktor produksi tadi menjadi komoditi, dan macam mana segelintir golongan ini yang ada privilege terhadap orang ramai tadi telah mewujudkan institusi-institusinya untuk mengawal keabsahan, normaliti, dominasi, hegemoni ideologi itu sendiri. Jadi maknanya Yanis cuba untuk merungkai benda itu, beritahu dekat anak ini dengan cara yang lebih ringkas. Jadi berbalik kepada properti tadi, okey, cuba kita bayangkan kalau aku mengambil contoh properti ni sebab aku pengalaman aku membaca satu peristiwa yang berlaku dekat negara kita kan. Jadi maknanya macam mana konon yang katanya property investor ataupun property apa semua ni mengambil kesempatan daripada commodification of property itu sendiri, maknanya cuba untuk memegang seberapa banyak rumah ataupun dengan membagi harga sewa yang lebih mahal daripada yang boleh dipegang oleh yang dibayar kepada bank-bank itu sendiri. Jadi aku cuba kau fikir, kalau at the first place rumah itu tak dijadikan sebagai komoditi, jadi itu adalah tak berlaku. Tapi ini yang aku cuba untuk mengungkaikan, Yanis cuba untuk mengungkaikan, untuk membahagi pemahaman jelas tentang anak dia itu disebabkan berlaku itu adalah kerana commodification. Jadi kapitalisme itu adalah sebenarnya commodification itu part of the kapitalisme sebelum dia berkembang lagi. Jadi apa yang kita rasa, apa yang kita hadapi sekarang ni adalah kerana punca, kerana satu sistem, kerana satu kejadian yang terjadi di generasi di belakang kita. Jadi apa yang aku cuba untuk rungkai tu, apa yang aku cuba untuk faham, untuk apa yang aku cuba untuk kupas dalam buku ni adalah aku rasa aku cuba untuk membahagi pemahaman tentang macam mana sebenarnya benda yang berlaku, apa sahaja yang berlaku, apa realiti ekonomi yang kita alami sekarang ini adalah bukan natural. Atau contoh kalau golongan-golongan yang cuba untuk menjustifikasikan yang mana tiada alternatif ataupun benda itu alami ataupun benda yang kita hadapi ini adalah kerana takdir Tuhan. Berdasarkan apa yang Yanis cuba terangkan dalam buku ini, jadi aku rasa ini adalah satu mode of communication yang berjaya. Bagi aku berjaya sebab pemahaman itu lebih jelas, pemahaman itu lebih berkesan
Jadi macam mana dia bercakap dengan anaknya yang berumur 9 tahun? Dia bukan bercakap dengan profesor atau bercakap dengan mana-mana golongan left wing ataupun bercakap dengan Marxis atau tak, tapi dia bercakap dengan anaknya yang berumur 9 tahun. Jadi bagi aku satu lagi part of this whole book, apa yang aku nak cuba kongsi dekat kawan-kawan semua adalah macam mana sebenarnya komunikasi yang jelas, komunikasi yang betul boleh membagi efek kepada masyarakat itu sendiri. Sebab seringkali kita tengok, okey, sebab aku, okey, ni jujur daripada pendapat aku sendiri, bila kita kupas, bila aku baca buku Yanis, bila aku baca buku ini, sebenarnya kita banyak ada buku tentang kapitalisme, kita ada buku tentang Marxis, kita ada buku tentang sosialis, kita ada buku tentang pelbagai Keynesian, berbagai lagi ideologi teori ekonomi. Tapi buku ni sebenarnya adalah membagi satu macam penjelasan yang ringkas, penjelasan yang mungkin untuk pemula, yang untuk pergi ke lebih jauh lagi. Jadi macam itu. Jadi macam mana sebenarnya buku ni berperanan untuk mencetuskan lagi persoalan, mencetuskan lagi perdebatan, mencetuskan lagi pemahaman yang lebih jelas. Sebab kalau kita, tapi buku ni bukan dia bagi jawapan, dia just untuk kupasan macam mana persejarahan manusia dari sudut ekonomi itu berlaku, tapi apa yang bagus adalah ianya mencetuskan lagi persoalan, mencetuskan lagi perdebatan, mencetuskan lagi macam mana realiti itu sendiri untuk manusia yang bacanya mencari lebih lagi dan boleh mewujudkan budaya ilmu dan boleh mewujudkan satu sistem yang baru. Jadi aku rasa aku berhenti dekat situlah. Jadi ada apa-apa persoalan untuk tanya? Okey. Jadi aku di sini aku rasa aku nak bagi kesimpulan tentang buku ni ya. Okey. Sebenarnya buku ni ada 5 chapter tau. Jadi aku hanya ulas tadi 2 dari secara ringkas. Jadi korang boleh baca lagi sebab ada banyak, ada 3, ada 6, ada 4 chapter lagi yang korang boleh cuba baca untuk fahami dengan lebih jelas lah. Dia ada pasal black magic of the banking, maknanya macam mana Yanis cuba merungkai persepsi salah sebahagian banyak umat manusia kan, macam mana bank bekerja ataupun macam mana duit yang kita pegang sekarang ni tu sebenarnya nilainya itu boleh diungkai kembali lah. Okey, jadi aku rasa dah 1 jam, jadi aku cuba pergi kepada kesimpulan buku ni dan kesimpulan apa yang aku dapat juga daripada buku ni. Okey. Apa yang sebenarnya dari sudut ekonomi, aku ulas dari sudut ekonomi, macam mana buku ni telah membagi pencerahan, maknanya telah membagi satu kesimpulan kepada anak dia sendiri. Jadi maknanya dia bercakap tentang macam mana masyarakat society we market in the past and the current market society itu sendiri, dan mengapa money and profit is the only considered things taken in decision making. Jadi bila maknanya Yanis cuba merungkai persoalan mana-mana di zaman moden ini kenapa semua yang
benda pemanggunan ataupun benda yang berlaku ataupun apa-apa sahaja hanya diambil kira melalui money dan profit. Jadi uh, macam mana value of the individu tu based on their salary, maknanya macam mana individu semua benda yang berlaku, semua peristiwa yang berlaku itu macam semua keputusan yang dibuat itu berlandaskan money and profit. Jadi disebabkan apa itu, jadi dia merungkai sebab musabab dia itu tadi melalui buku ni. Jadi itu sebelah dari sudut dari sudut ekonomi. Okey, dari sudut aku sendiri, apa yang aku rasa, apa yang aku boleh faham, apa yang aku rasa aku cuba kesimpulkan dari buku ni adalah aku rasa macam mana sebenarnya tadi komunikasi, and then macam mana sebenarnya bila satu benda, bila satu kefahaman ataupun satu benda okey, sekejap. Maksudnya dari sudut penyampaian suatu perkara, kurangkan istilah bahasa dan fokus kepada poin. Dan juga bercakap biasa, bahasa penyampaian lebih senangkan. Redha. Yang tu, ya betul, setuju. Sebab macam mana bila aku baca buku ni, aku impress sebab aku banyak-banyak buku ekonomi yang aku baca. Aku impress sebab aku tak tahu, mungkin ada buku lain tapi di luar pengetahuan aku, sebab bila aku baca benda ni, aku rasa dia sesuai untuk mungkin dijadikan buku pelajaran untuk budak-budak sekolah ataupun orang yang tiada kefahaman tapi cuba untuk faham apa sebenarnya realiti ekonomi yang kita hadapi sekarang ni. Jadi maksudnya itu ada satu, dia aku setuju tu. Jadi maknanya dia juga macam mana Yanis ni cuba untuk menyampaikan itu dari sudut pemahaman yang lebih jelas lah. Jadi aku rasa itu memang amat penting kepada masyarakat amnya untuk lebih sebab kalau contoh kalau kita tak faham akan kalau contohlah aku bagi contoh, kalau Yanis tadi cuba bercakap dengan anaknya inequality, ketidaksamarataan yang berlaku ini adalah kerana kapitalisme ataupun kerana monopoli ataupun kerana global corporate, aku confirm benda tu anak dia akan switch off. Jadi anak dia akan switch off dan akan tak cuba untuk memahami sebab istilah yang digunakan tu dan bahasa yang digunakan itu adalah totally out of totally akan mengheret kepada benda yang lain. Jadi dia cuba untuk merungkaikan melalui pensejarahan ekonomi, pensejarahan manusia, pensejarahan terjadinya imperialisme, terjadinya apa yang dikatakan masyarakat yang kita hidup ini sekarang ini begini melalui bahasa dan penyampaian yang mudah. Okey, jadi aku rasa setakat itu saja. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang berminat untuk kita discuss lagi ataupun untuk kita berbincang lagi tentang buku ini, mungkin kita boleh buat selepas ini ataupun apa-apa saja. Jadi aku rasa setakat itu saja. Okey, jadi kita doakan semua selamat, semua sihat di sedia kala. Yang penting di masa ini kita cubalah untuk lawan COVID-19 dengan seterusnya. Okey. Assalamualaikum.